mak editorial dia orang. Remaja perempuan maut manakala seorang lagi kritikal akibat terhidu gas karbon monoksida di dalam kereta yang dinaiki. Kejadian berlaku di Permatang Pauh Pulau Pinang awal pagi tadi ketika 4 pelajar berkenaan berhenti berehat di tempat letak kereta di sebuah stesen minyak. Sebaik sahaja ambulans tiba di lokasi pada pukul 1 pagi, Sharifah Farisha Syed Fatih yang merupakan penumpang hadapan didapati telah meninggal dunia, manakala Ayuni Syazwani dilaporkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya HSJ. Dan Nur Adilah pula meninggal dunia semasa menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU di Hospital Angkatan Tentera Lumut Perak kira-kira jam 4.23 petang. Manakala rakan mereka yang juga kembar kepada Nur Adilah telah sedarkan diri dan kini masih dirawat di Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan. Kematian akibat terhidu gas karbon monoksida di dalam kereta yang dihidupkan enjinnya telah beberapa kali dilaporkan di negara ini. Gas ini terhasil daripada pembakaran bahan organik tanpa bekalan oksigen yang mencukupi. Keracunan gas karbon monoksida bukan sahaja boleh berlaku di dalam kereta, malah daripada dapur gas, pembakaran kayu, ketuhar elektrik atau bahan-bahan pembakaran. Jika di luar negara, kes seperti ini turut dilaporkan berlaku di dalam rumah berpunca daripada alat pemanas atau heater. Bagaimana gas karbon monoksida mengakibatkan kehilangan nyawa dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Itu serba sedikit laporan ringkas yang sebenarnya kita nak bincangkan topik bahaya tidur dalam kereta. Dan insiden yang berlaku baru-baru ini sebenarnya bukanlah insiden yang pertama kali berlaku di Malaysia. Malah ada beberapa kes lagi yang sama seperti apa yang berlaku sebelum ini. Dan pastinya ia memberikan kerisauan dalam kalangan mereka yang memulakan satu perjalanan yang panjang. Macam saya sendiri, Fiza, ada pengalaman tu tapi saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Ada yang kata, Rina, kalau nak berhenti di kawasan rawat dan rehat, pastikan aircon tu boleh dibuka. Tapi tingkap kena turun sikit. Adakah itu sebenarnya sesuatu tindakan yang betul ataupun salah? Kita nak kupas sekejap lagi. Ya, dan kita nak kongsikan juga sebenarnya, Rina, bila kita cakap tentang kes ini bukan kes yang pertama kali berlaku. Seperti yang telah pun dikatakan oleh Rina tadi. Malahan ada juga kes-kes yang mana ada ibu ataupun bapa yang terlupa meninggalkan anak dalam kereta yang sehingga juga boleh menyebabkan kematian. Menurut laporan tadi, ada juga sebenarnya kematian itu bukan saja disebabkan oleh daripada kejadian di dalam kereta. Tapi kalau di luar negara, ia boleh juga diakibatkan oleh pemanas hawa dingin. Ini nak kita kongsikan, keracunan karbon monoksida adalah punca utama kecederaan dan kematian akibat keracunan di seluruh dunia. Menurut Pusat Kawalan Penyakit Amerika Syarikat, seramai 50,000 pesakit dimasukkan ke hospital setiap tahun dan 430 mati akibat keracunan karbon monoksida. Ini bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Ini adalah perkara yang harus kita ambil tahu dan ambil kisah tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita nak perkenalkan tetamu kita. Baik, kita bersama di studio dengan Datuk IR Muhammad Dalip, pakar otomotif kita. Apa khabar, Datuk? Sihat? Alhamdulillah, selamat sampai kat sini tu. Sihatlah, alhamdulillah. Okey, kita nak mulakan perbincangan ini. Pertama sekali, bila sentuh tentang topiknya, bahaya tidur dalam kereta. Sejauh mana ia bahaya, Datuk? Kalau mengikut daripada teknikal spesifikasi kenderaan, dia mengikut ergonomic system. Apabila kita sebut ergonomic system, kita memandu. Kita bergerak. Apabila kita bergerak, kita ada inersi, kita punya body bergerak dan kita akan letih. Betul. Berhenti rehat untuk rehat 5 minit, maksima setengah jam, itu adalah paling baik. Tidur dalam kereta untuk 10 ke 15 minit memang betul apa yang Dina cakap tadi, turunkan tingkap sedikit. Sekurang-kurangnya 1 inci. Ataupun kita boleh letak 2 jari. Dikuatiri ada orang yang tak bertanggungjawab untuk buka pintu kereta nanti. Bila kita terlebih besar. Jadi maksudnya, maaf Datuk, saya mencerah. Maksudnya dalam keadaan pendingin hawa dibuka, mesti dan tingkap diturunkan. Betul. Itu satu tindakan yang betul? Betul. Ini adalah kerana di dalam kabin kereta dia terkawal oleh molekul-molekul gas ni tadi. Jadi kalau kita tutup habis, dia tidak ada ruang untuk transferkan, pindahkan tekanan dalam kabin. Tekanan dalam kabin akan menjadi tinggi. Apabila tinggi, luar dengan dalam tak sama. Jadi semakin lama kita duduk, semakin lama kita tidur dengan tidak mengikut kita punya ergonomic system. Ada kala kita tidur macam gini, ada kala kita tidur macam gini, ikut kepala kita. Dan
oksigen dalam kepala akan turun. Okey, saya kira ini juga mungkin menjadi persoalan ramai dalam kalangan kita yang sedang menonton ketika ini. Mereka bertanya, apa bezanya kalau kita memandu selama 8 jam, kita juga berada di dalam kereta dengan hawa dingin terbuka. Tetapi kalau kita tidur, kadang-kadang kawan-kawan, contoh kawan tidur dalam dekat RNR 15 minit ataupun 10 minit. Bagaimana ia boleh mendatangkan bahaya tidur 10 minit ini dengan membuka penghawa dingin berbanding perjalanan selama 8 ke 12 jam dalam kereta bergerak. Yes, itu sebab ramai yang tak tahu. Kereta direka dicipta ada dipanggilkan ventilation. Ruang udara tekanan di dalam kabin keluar secara automatik ketika kenderaan bergerak. Okey. Itu sebab kalau kita tengok elok-elok kereta, dia ada shark fin, kita panggil dia fin, di bumper sebelah kanan, luar bumper sebelah kiri. Itu adalah tekanan tinggi yang bergerak, waktu bergerak akan pindah keluar ke sana. Jadi ventilation tu ada circulation dia panggilkan. Pembinaan kenderaan wajib ada benda ni supaya kita bergerak. Yang menyebabkan tekanan tinggi adalah kenderaan statik. Itu sebab kita tidur, kita rehat. Kalau kita travel 8 jam, kita travel sepanjang perjalanan 8 jam, berbahaya kepada body itu sendiri. Okey. Tak boleh. Kita paling lama kita boleh memandu 2 jam. Itu paling lama kita kena rehat. Berbetulkan kidney kita. Perbetulkan ergonomics kita. Perbetulkan struktur body kita. Kita tidak boleh memandu 4 jam. Nak baru terus 4 jam straight. Tak sabar nak balik. Jangan. Rina berapa jam sampai Kedah? Sekejap je 4 jam. Oh, jangan. Jangan. 3 jam setengah. Okey. Datuk, ini kita dah kongsikan dari segi sudut teknikalnya. Banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan Datuk. Tapi sebelum tu sebenarnya kita juga akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Darfizi Drawi, pensyarah Kimia Fakulti Sains dan juga Teknologi UKM di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Terima kasih sebab sudi jemput ke WHI. Baiklah, kita dah kongsikan dari awal tadi menurut laporan dan juga sedikit penerangan dari sudut teknikal berkaitan bahaya tidur dalam kereta ini. Dan menurut kajian juga mengatakan bahawa karbon monoksida ini juga merupakan pembunuh senyap kerana ia tidak mempunyai bau warna ataupun ia dilihat seperti biasa dan tidak berbahaya, namun hakikatnya memberi kesan yang mendalam terhadap individu yang boleh menyebabkan kepada bahaya kematian. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit bahaya karbon monoksida ini. Okey, sebagai pengenalan umum dia, karbon monoksida ni dia adalah gas yang tidak berbau dan berwarna. Maksudnya kita tak boleh kesan melalui panca indera kita lah, hidung, mata. Kehadiran dia sangat sukar untuk kita kesan. Kalau kita berada dalam kes ini, kalau kita berada dalam kenderaan, kita karbon monoksida ni sebenarnya dia terhasil daripada pembakaran. Tapi secara spesifiknya dia adalah terhasil daripada pembakaran separa, iaitu di mana berlaku kekurangan oksigen dalam semasa proses pembakaran dilakukan. Ya, betul. Semasa enjin kita running, pembakaran bahan bakar, karbon monoksida terhasil sebagai salah satu produk. Dia ada produk lain. Ada hidrokarbon, ada nitrogen oksida. So salah satunya adalah karbon monoksida. Kalau berlaku kebocoran ke apa dan kita terhidu, apa jadi? Okey. Sebagaimana kita tahu, saluran darah kita bertindak untuk membawa oksigen, molekul oksigen ke seluruhan badan kita. Tapi kalau kita terhidu karbon monoksida ni, karbon monoksida boleh bercampur, combine dengan hemoglobin darah dan seterusnya menghasilkan karboksi hemoglobin. Apabila berlaku terhasilnya karboksi hemoglobin ni akan menyebabkan hemoglobin darah tidak berfungsi lagi dengan baik untuk mengikat molekul oksigen. Satu molekul hemoglobin boleh mengikat 4 oksigen. Maksudnya bila hemoglobin tu dah bertukar, bila bercampur dengan CO tadi, so dia akan jadi karboksi hemoglobin. So tak ada oksigen yang boleh dibawa ke sel, tisu atau organ badan. So lama kelamaan menyebabkan kita punya sel, tisu, organ badan
tidak lagi berfungsi dan akhirnya boleh menyebabkan kematian tanpa sedar. Sebab apa tanpa sedar? Sebab gas CO tu sendiri dia tak dapat dikesan oleh panca indera kita. Kalau gas-gas yang busuk, kita boleh tahu gas tu busuk dan kita boleh tutup lah atau keluar daripada kereta. Ini kita pun tanpa sedar kita hidup. Cuma dia ada simptom-simptom awal yang mungkin kita perasan ataupun tidak, sebab simptom ni sebenarnya dia lebih kurang sama dengan simptom-simptom lain. Sebab kalau kita memandu jauh, of course kita mungkin pening, mual, kan? Ataupun kita dah ada pre-existing illness, mungkin akan ada sesak nafas, nafas pendek. So kita mungkin ingat itu adalah simptom penyakit sedia ada, ataupun simptom mungkin penat memandu. Tapi rupanya ia adalah simptom kita terhidu gas CO ni. Dan sehingga menyebabkan kita tiba-tiba tidak sedarkan diri dan akhirnya kita akan menyebabkan kematian lah. Itu sebab tu beberapa kes yang berlaku selalunya tak ada yang survive. Cuma kalau ada individu yang daripada luar yang perasan, mungkin boleh membantulah. Prof, mungkin boleh Prof kongsikan antara mereka yang berisiko. Kita tahu sesiapa saja yang berada dalam kenderaan tersebut mempunyai risiko terhadap insiden ini. Tetapi kabarnya golongan warga emas, kanak-kanak, mereka yang mempunyai masalah mungkin dari segi masalah jantung dan juga pernafasan, adakah mereka ini lebih berisiko? Ya, macam saya cakap tadi, mungkin ada yang berpenyakit ataupun badan dia tak fit enough, okey. Bila terhidu CO, hemoglobin darah dia akan bertukarlah menjadi karboksi hemoglobin dan oksigen tak dapat disalurkan dengan betul. Kalau kita ada penyakit yang sedia ada ataupun faktor usia, itu akan menyebabkan success rate kita adalah lebih rendah lah. Baiklah. Terima kasih Prof. Sekejap lagi kita akan hubungi Prof semula. Tapi kita nak berbalik perbincangan kita di studio. Kabarnya, Datuk, dalam sebuah kenderaan yang dibina sekarang ini mempunyai satu sistem yang dinamakan CATCON system. Betul. Catalytic converter, kalau tak salah saya. Betul. Tepat Saya sekali. percaya, bukan saja saya, Fiza, ramai lagi golongan wanita yang memandu kereta tidak tahu kewujudan CATCON system ini dan fungsinya untuk pengudaraan dalam sebuah kereta. Betul. Dua perkara yang agak amat berbeza. Yang pertama sekali, kita kena asingkan. Aircon ada satu sistem dia. Enjin satu sistem dia. Tanpa enjin, aircon pun boleh jalan. Okey. Sebab sekarang ni kereta hybrid. Enjin mati, aircon boleh jalan. Ya, betul. Itu sebabnya berbeza dua perkara. Dan kalau kita bandingkan teknikal, pelepasan penggunaan aircon, dia punya tersendiri. Iaitu dia ada yang paling penting adalah kompresor. Pada kompresor, di dalam kompresor yang terbaru dipanggilkan liquid dan juga yang sebelum ni digunakan piston. Okey. So, macam mana boleh terjadinya aircon itu bercampur dengan karbon monoksida ni? Kalau enjin, senang aja. Kenapa kenderaan parking di rumah, yes, yang ini kita boleh nampak. Terang sekali gambar ni. Dan kalau kita, kenapa kereta kita parking dekat rumah, kebanyakan pemandu akan parking exhaust pipe masuk ke pintu rumah. Betul. Bermakna dia parking reverse. Dia nak keluar, dia senang je keluar terus. Ini mengundang kecelakaan. Bahaya. Paling bahaya. Cuba kita duduk dekat belakang exhaust kereta. Kawan kita tengah start pagi-pagi selepas berhenti lebih daripada 4 jam. Panas. Kita start. Yang enjin tu je hidup, kita try hidu. Baik tak? Dan dia berbau. Dia yang paling kuat, attack terutama kanak-kanak yang bawah usia 7 tahun dan bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Okey. Dia akan hidup, akan rasa
sesak nafas. Dan dia akan mula keluarkan sesama untuk kanak-kanak dan orang dewasa akan mula batuk. Okey. Jadi dua perkara yang berbeza ni. Datuk, kita dah bercakap tentang dari sudut teknikal ini, dari segi fungsi ataupun apakah perkara yang perlu ada dalam kereta, dari segi sistemnya. Tetapi apa yang kita perlu tahu bagi mengelakkan perkara ini berlaku? Bermakna kalau kita ada kenderaan itu, apa yang harus kita lakukan dari segi penyelenggaraan dan jangka masanya? Ini yang paling penting sekali untuk kita ambil tahu. Tepat sekali. Inilah kebanyakan kenderaan mereka taruk minyak jalan saja. Selenggara tunggu nak sakit. Lagi tak sakit tak selenggara. Betul juga tu. Jadi sebenarnya apa guna tachometer? Apa guna odometer? Odometer inilah yang memberitahu supaya penyelenggaraan berkualiti. Setiap kalau pakai minyak mineral setiap 5,000 mesti servis. Semi sintetik 10,000, fully sintetik 15,000, mesti mau servis. Tak boleh tinggallah 500 lagi. Tak apalah 1,000 dah. 2,000 tak apalah balik kampung dulu. Ini mengundang kecelakaan kerana aircon enjin. Apabila enjin yang catalytic water tadi tidak dapat mengeluarkan kualiti yang bagus, putaran enjin akan tetap serupa untuk satu pembakaran 360, komplit pembakaran 720 darjah dan aircon bekerja, aircon pump akan pusingkan piston. Yang ini apabila kita bermadu dengan kelajuan lebih daripada 2.5 RPM, kita on aircon. Tak. Aircon akan sentap. Kita boleh tengok gambar rajah sekarang. Di dalam mana kompresor tu. Dalam itu akan terpaksa kerja. Pum! Dia satu tembakan. Salah satu fail. Fail ini akan mengeluarkan gas yang berbeza. Okey. Maafkan saya Datuk. Mungkin kami kurang faham sikitlah kalau kalau boleh dipermudahkan kan Datuk kan. Kalau kita lihat tadi tu, Datuk kata tadi perlu kita tengok odometer tu untuk kita servis kereta. Tapi kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni, alah tak apalah lebih 500, lebih 1,000, boleh dulu ni. Ataupun kadang-kadang kita call service center penuh. Jadi kita pun ambil mudah perkara tu. Ini yang kita tak sedar. Kadang-kadang daripada perkara ambil mudah ini boleh menyebabkan kecelakaan berlaku pada diri kita, Datuk. Betul. Setuju. Senang saja. Setiap kali service center akan buat penyelenggaraan, dia akan letak satu stiker dekat roof kita. Dia akan tampal next service, current service. So dia selalu mengikut apa jenis bahan pelicin yang kita gunakan. Itu kita servis kepada enjin. Itu adalah jaga kocik dan jaga hayat. Jaga hayat amat penting. Tetapi aircon bagaimana? Tunggu dia tak ada angin. Kejap panas. Kejap panas, kejap sejuk. Kerana kita tidak faham. Apa jenis yang pertama sekali itu adalah volume, speed. 0, 1, 2, 3, 4. Itu namanya speed. Kelajuan untuk blower bekerja. Yang lagi satu nampak thermostat. Putih, merah, biru panjang. Semua pulas sampai ke maksima. Sebenarnya Tak boleh. Sebab dia itu dah lebih. Panas. Bukan. Bila kalau analog senang. Kita tekan dia keluar 16 LU. Bermakna low temperature kita dah letak. Bila kita letak sehingga minima, terlalu sejuk menyebabkan dia freezing. Dia akan jadi ais. Bila dia menjadikan ais dalam saluran-saluran pipe yang warna merah tadi tu, yang ada gambar tu warna merah, dia akan menjadikan high stress. Bila dia jadi high spray yang warna merah ni, dia akan jadikan menjadi satu kompresor. Dia akan pergi kepada blower, kita pun tekan. Sekejap lagi dia akan change kepada panas. Sekejap lagi change kepada sejuk. Maknanya memang kadang-kadang kita daripada tempat panas kan, kalau kita buka aircon kita memang akan rasa panas. Itu yang membuatkan kadang-kadang kita terus pergi full blast orang kata. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Datuk. Yang itu kita boleh letak untuk temperature negara kita paling bagus adalah 20 darjah. Memang orang pergi letak sampai 16. You nak sejuk, sekejap lagi you keluar panas lagi. Negara kita paling sesuai adalah paling bagus 22 ke 24. Tetapi orang letak 20, ada letak 18. Kalau saya berada dalam kenderaan tu, saya akan sendiri tukar. You ambil lah 18, 26. Saya mesti letak 20. Minimal sebab nak balancekan dengan dia. So kalau tak, saya akan letak 23, 24. Selain daripada pendingin hawa itu, Datuk, sebenarnya adakah kondisi kereta tu, kadang-kadang kereta yang lama dan berlubang dan sebagainya juga boleh mencetuskan situasi yang bahaya? Betul. Kalau tidak diselenggara kenderaan, floorboard lah bocor, firewall dah bocor, dia mengundang gas masuk direct. Tetapi tidak. Siapa yang nak pakai kereta terlalu buruk? Tak ada. Sekarang ni dah ada sistem recycling. Kita boleh buat, boleh buka, boleh tukar. Jadi boleh perbaiki. Dan kalau kita repair kereta 5,000 total, sapu dengan cat sekali 7,000. Baik kita beli kereta baru.
Proton ada, Prodo ada. Bukan nak promote, tidak. Tetapi kenapa kita nak menyusahkan diri kita? Ada yang tak mau berhutang. Tetapi keselamatan itu dia utamakan. Nah, paling penting bila kita selenggara, kenderaan kita, keluarga kita dan selamat. Okey. Okey. Jadi kita sekarang ini sekali lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Darfizi Drawi di talian. Doktor. Ya. Ya, Doktor. Okey. Kita dah dengarkan tadi apa yang kita kongsikan bersama dengan Datuk di studio. Ini yang kita nak war-warkan juga kepada penonton-penonton kita sebab ramai mungkin dalam kalangan kita yang sebelum ini mengambil mudah perkara ini tanpa merasakan ia merupakan satu yang bahaya. Kadang-kadang kita memandu pun kalau 6 jam tanpa berhenti, 8 jam tanpa berhenti kerana kita sangkakan kalau berhenti tidur dalam kereta itu yang bahaya. Sedangkan dalam kereta tak bahaya. Tapi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini bahawa karbon monoksida ini sememangnya boleh mendatangkan satu kesan yang amat bahaya jika kenderaan tidak diselenggara dan jika kita tidak mengetahui keadaan kesihatan kita sebelum kita memandu itu, Profesor. Ya, betul. Itulah yang saya selalu nasihatkan bila ditanya. Sebenarnya jawapan yang terbaik adalah kita perlu selenggara kereta kita. Lagi-lagi saya selalu cakap, kalau kita dah 5 tahun ke atas tu, periksalah dekat pusat servis yang diiktiraf. And then jangan just tukar minyak hitam, lepas tu bawa kereta. Kita periksa betul-betul, mungkin dekat bawah bahagian saluran exhaust kita pun ada berlaku kebocoran. And then kita punya catalytic converter kita pun dah rosak. Sebab bila dah lama-lama, kalau ikut kimia dia, catalytic converter ni dia sistem penukar bermakin, dia boleh makin lama dia tidak boleh berfungsi dengan baik sebab hasil pembakaran tu dia menghasilkan hidrokarbon, and then hidrokarbon tu mungkin ada terjerat pada catalytic converter dan menyebabkan keracunan pada makin tersebutlah, dan dia tak boleh menukar dengan baiklah. So gas karbon monoksida tu akan produce lebih banyak kalau kita gunakan catalytic converter yang dah tak berfungsi dengan baik. So kita perlu periksa dengan lebih bagus, dengan baik di service center yang diiktiraf. Dan yang kedua, elakkan kita modify kereta kita. Ni budak-budak muda sukalah modify dekat bahagian sistem saluran exhaust tu. Saya ada join group kereta jugalah dekat Facebook tu. Ada yang buka catalytic converter ni sebab nak bagi enjin dia bunyi garang sikit. So bila kita buang tu maksudnya kita memang buang aksesori pelindungan yang memang dah standard yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lah. So kita memang terdedah. Sebab tu kalau kita tengok kes-kes yang berlaku adalah kes-kes yang melibatkan kenderaan yang dah berusia dan juga ada kenderaan yang telah dimodifikasi lah. Itu je lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Darfizi Drawi bersama kita hari ini. Dan saya kira, Datuk, ini perkara adalah satu ilmu pengetahuan yang sebenarnya perlu diambil tahu oleh setiap pemandu-pemandu di jalan raya. Bagaimana sebenarnya kita nak pastikan kondisi kereta kita dalam keadaan baik, bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan kita, kondisi diri kita juga penting untuk satu perjalanan yang jauh. Yes, itu paling bijak soalan ni. Sebab ramai mampu membeli, tak mampu mengetahui. Itu sebab saya terbitkan buku. Saya ada 4 buah buku berkaitan dengan buku ni dengan kenderaan. Buku yang terbaru sekali adalah Anda dan Kereta. So yang mana apabila anda membaca buku ni adalah bahasa layman, walaupun saya engineer tapi saya tidak tulis bahasa engineer. Saya tulis bahasa layman, mudah untuk mengesan dan mudah untuk mengetahui. So kerana kereta kita tak tahu man and machine, manusia dan jentera. Manusia, kita akan rasa, sakit kepala, ambil ubat. Aduh, nak pergi toilet, boleh pergi toilet. Aduh, nak gini. Kereta, dia bagi tahu. Faham ke tak faham? Itu sebab dekat odometer, ada speedometer. Ada trip meter. Guna trip meter itu adalah kita tekan dia. Setiap kali kita taruh trip A, taruh minyak kosong, kosong, taruh minyak. RM10 ke, RM50 ke, penuh tank ke,
Berapa balik semula kita akan taruh balik semula minyak? Kita tadi taruh penuh tank, kenapa dapat 380? Sepatutnya 450. Kali kedua kita taruh, masih lagi dapat 300 lebih. Bermakna dah 80 km dah berkurangan. Selalu kita taruh minyak macam ini. Kenapa dah berkurangan? Kerana exhaust pipe kita bocor. Okey. Kita kena tahu Kerana tu. palang pencucuk kita rosak. Kerana catalytic kita dah tersumbat. Dah berusia lebih lagi 7 tahun. Ini mungkin perlu dibuka mata oleh golongan wanita khususnya lah. Sebab kadang-kadang ramai dalam kalangan wanita ni Ambil mudah. Pandai memandu. Tapi kurang tahu. Super juga macam isteri saya, dia hanya memandu yang selenggara saya. Okey, untung yang ada suami dah tu. Okey. Jadi kalau dengar IKIM FM, Trax FM, Asyik FM, itu saya selalu keluarkan tentang cerita kereta, tentang penyelenggaraan kenderaan. Okey, Datuk. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Insinyur Muhammad Dalip selaku pakar otomotif kita hari ini dan juga kepada Profesor Madya Dr. Darfizi Darawi, pensyarah kimia Fakulti Sains dan juga Teknologi UKM yang sempat kita kongsikan melalui topik di video conference tadi di atas penerangan berkaitan topik kita pada hari ini. Semoga apa yang telah pun dikongsikan ini, Rina, dapat memberi manfaat bergunalah untuk kita semua. Kena ambil tahu tentang kondisi kereta anda dan juga setiap kali nak melakukan perjalanan yang jauh, pastikan kita sebenarnya tahu waktu bila nak berhenti dan sebagainya. Bukan terus pecut sampai kampung. Ya, ini saya nak ingatkan kawan saya. Jangan suka tidur dalam kereta. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.